مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sejemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Jadi saya dapat makluman kata Iman Haji Rahim bin Napiah meninggal bila? Hari bila? Minggu lepas hari Ahad. Jadi umur apa tuan-tuan? 60 tepat. Oh, 60 cukup lah. Ke bumi di sini belakang ni lah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi gitulah tuan-tuan, kita bila ada yang meninggal, kita ambillah pelajaran. Nanti akan tiba saat kita pula tuan-tuan. Cuma tak tahu bila. Saya yang terkejut minggu lepas hari Jumaat, itu anak Syahar Mursyid kan, tahu tak? Ustaz Nasaruddin, umur lebih kurang saya lah, yang rosak buah pinggang. Dia 32, umur 32, buah pinggang dia rosak, jadi dia dialisis lah. Dan saya minggu lepas hari Khamis, saya kuliah di masjid Semanggui, jumpa ayah dia lah, Syahar Mursyid. Tanya pasal kawan saya lah, sambungan saya di Darul Quran. Baik, jadi saya tanya dia, ayah dia kata, saya tanya sihat tak Ustaz Nasar? Saya tanya dia hari Khamis malam Jumaat. Jadi ayah dia kata macam itulah dia. Rupanya esok meninggal dah dia tuan. 9:30 pagi meninggal. Sihat-sihat tuan-tuan. Tapi orang kecil, orang buah pinggang rosak. Jadi biasalah mungkin jadi dia lebih minum air ke apa, jadi sesak nafas. Mula elok je sembang-sembang, tiba-tiba jadi terus sesak nafas. Bawa ke hospital. Kata Cikgu Nasmi yang bawa tu, mungkin di depan sekolah Ihya tu dia habis dah lah, meninggal lah. Tak jauh pun daripada rumah dia ke sekolah Ihya tu. Jadi meninggal pada pagi 9:30 lebih kurang. Ke bumi pada pukul lepas asar hari Jumaat. Jadi agak terkejut lah tuan-tuan. Umur baru 36, meninggal dah tuan-tuan, muda lagi. Jadi tuan-tuan, kita ambil peringatan dah tuan-tuan, akan tiba saat. Saya bila renung-renung terfikir tuan-tuan, kita akan meninggal dan kita tak tahu bila. Boleh jadi batu nisan yang ada kat kedai tu kita punya. Tuan-tuan lalu kedai je batu nisan, tuan-tuan tengok batu nisan. Batu nisan tu dah ada dah tuan dia tu. Cuma kita tak tahu. Dulu keranda orang buat sukat lah ni, tak dah keranda dia buat saiz universal. Betul tak? Senang, siapa meninggal masuk terus. Dia buat saiz dia dah. Jadi tuan-tuan tengok keranda batu nisan yang ada kat kedai tu, ada dah tuan dia, cuma tak tahu siapa tuan dia, dah ada. Jadi kita beringatlah tuan-tuan, kita akan meninggal dunia. Bersedialah tuan-tuan, tiap-tiap hari bersedia. Yang paling penting hati kita lah. Kalau boleh janganlah ada kita marah dengan orang, kita dendam dengan orang, kita menyampah dengan orang, kita dengki dengan orang. Itu mati dalam keadaan tak cantik lah tuan-tuan. Kalau boleh biar tiap-tiap hari kita ni tak ada dah musuh dengan siapa-siapa, tak ada lah nak benci siapa-siapa, tak ada lah dendam siapa-siapa, tak ada lah orang yang kita harap dia ni ditimpa musibah yang dengki. Elok biarlah dalam hati kita ni bersih. Sebab kadang-kadang ada setengah orang yang saya jumpa main masjid bagus dah, kadang-kadang betul tak semayang, tapi kadang-kadang masih lagi bermusuh. Benci dengan kawan ni, benci dengan kawan ni, marah dekat abang dia, marah ke adik dia,
keliling orang musuh dia. Tak boleh tengok muka kawan ni. Dia tengok orang ni, kalau lah kena balakan bagus, dia dengki dengan orang. Ini akhlak yang tak baik. Jadi biar kita hari ini, sejak hari inilah, kita tidak ada lagi apa-apa perasaan dendam yang buruk terhadap orang. Biar kita mati dalam keadaan hati yang lapang. Dalam Quran sebut falyafu wal yasfahu. Maafkanlah orang yang lain dan lapangkanlah dada. Saya yakin sampai ke saat malam ni, tuan-tuan mesti ada satu saat tuan-tuan melalui sangat perit, betul tak? Tuan-tuan marah pada orang, tuan-tuan geram dengan dia, dia pernah perkena tuan-tuan, tuan-tuan sakit hati dengan dia. Kalau tuan-tuan kenangkan balik, rasa nak pergi katuk dia. Teringat tuan-tuan kan, dia punya jahatnya, mungkin mulut dia, mungkin perbuatan dia. Tapi Quran kata falyafu wal yasfahu, maafkanlah, wal yasfahu, lapangkanlah dada. Sebab bila tuan-tuan dendam dengan orang, tuan-tuan marah kat orang, tuan-tuan punya dada sempit. Rasa tak tuan-tuan? Rasa sempit dada. Geram-geram, masa tuan-tuan geram kan, so geram, rasa sempit dada. Falyafu wal yasfahu, maafkanlah dan wal yasfahu, lapangkanlah dada. Biar kita mati dalam keadaan kita ikut arahan Allah, maafkan orang lain dan kita lapangkan dada. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada orang ada menyakitkan hati kita, ada perangai orang menyakitkan hati kita. Tapi kena ingat, ada juga perangai kita yang menyakitkan hati orang. Betul tuan-tuan? Ke kita rasa macam aku ni mana ada, aku ni bagus semua? Bohong lah. Pasal apa tuan-tuan? Pertama, kita ada nafsu. Nafsu ni suruh kita buat jahat. Innal nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ni kerja dia suruh buat jahat. Yang kedua, dalam badan kita ni ada syaitan yang bergerak melalui aliran-aliran darah majrad dam. Nabi SAW ni nak cerita tentang kenapa kita kadang-kadang kita ni tertipu, kita kadang-kadang ada perasaan jahat, kita buat maksiat, kerana syaitan tu bergerak dalam aliran-aliran darah kita. Itu kemampuan dia. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW pernah berjalan pada satu malam dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi Safiyah binti Huyai ni isteri Nabi daripada keturunan Yahudi, dan dia sangat cantik. Sangat cantik. Boleh kata dia boleh jadilah isteri Nabi yang paling cantik lah, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi Nabi jalan satu malam, dan Nabi tersempat dengan dua orang lelaki Islam lah, orang Islam. Dua orang lelaki ni bila nampak Nabi dengan Safiyah, dia pun cepat-cepat bergegas, beredar. Jadi Nabi panggil dia apa? Nabi panggil dia apa? Kemudian Nabi beritahu, ni perempuan ini adalah isteriku, Safiyah binti Huyai. Kenapa Nabi beritahu? Nabi risau kok depa bersangka buruk. Kok terdetiklah hati depa, perempuan mana pula dengan Rasulullah ni? Jadi Nabi panggil, Nabi beritahu, ni Safiyah binti Huyai, isteriku. Kata dua orang sahabat ni, takkanlah kami bersangka buruk denganmu wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi kepada, aku risau kerana syaitan itu bergerak pada aliran-aliran darah. Sebab tu kadang-kadang kita main sangka buruk, betul tak? Kita main bisikan buruk, syaitan lah tu. Tu kadang-kadang hidup kita jadi tunggang langgang. Kita bergaduh dengan adik-beradik kita, tapi main sangkaan macam-macam kan. Sangkaan ni main benar syaitan. Syaitan punya sangkaan hantuk sepi rumah dia tu, ajang sikit syaitan. Dia kalau susah, hantuk sadut tolong, padan muka dia, syaitan. Betul tak tuan-tuan? Syaitan dia bergerak dalam darah dan dia bisik tuan-tuan. Sebab tu bila tuan-tuan main bisikan-bisikan jahat, itu syaitan tuan-tuan. Sebab tu bila saya sebut ni bukan apa, supaya saya nak bagi tahu biar kita mati dalam hati yang bersih. Jangan kita sangka ibadah ni sekadar kita duduk di masjid berzikir sembahyang. Betul, itu memang ibadah. Tapi ada ibadah yang paling tinggi, iaitu akhlak yang baik. Ni akhlak yang baik, betul tak? Jangan layan hasutan-hasutan syaitan. Ni akhlak yang baik. Bila marah, tahan marah. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, innal mar'a
innal mu'mina la yablughu bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Orang mukmin ni dengan baiknya akhlak dia akan mencapai darjat orang yang banyak sembahyang sunat dan banyak berpuasa. Ada orang tahajud tiap malam, puasa Nabi dia rajin puasa. Ada orang dengan akhlak dia baik, dia boleh mencapai makam tu. Akhlak baik macam mana? Ini lah. Jangan dengki dengan orang, jangan dendam dengan orang, jangan bermusuh dengan orang, jangan menyampah dengan orang, jangan putuskan silaturahim, rendahkan kesombongan. Saya nak bagi contoh akhlak yang baik ni. Kita masa susah, adik-beradik kita ada yang tak tolong kadang-kadang kan. Pandang tak, kita susah, pandang tak, tolong tak, pandang tak. Kita punyalah susah. Satu hari Allah Ta'ala lapangkan rezeki kita. Mungkin lagi 5 tahun, 10 tahun anak kita dapat kerja yang elok ke, apa ke, ada orang beli tanah kita ke, buat projek ke, kita jadi kaya. Masa kita kaya, hak adik-beradik yang kedekut paip itu pula yang miskin. Nak tolong ke tak tolong ke? Masa ni macam-macam betul tak kan? Ingat tak dulu masa dia susah, dia bukan tolong hang pun, syaitan lah tu. Memang kita nafsu kita memang suka padan muka. Memang dah lama aku tunggu saat ni. Saya nak bagi tahu bukan senang tuan-tuan nak tarik ke bawah tu. Itu akhlak yang baik. Tengah kita kaya masa ni, duit banyak tuan-tuan, tengok adik-beradik yang sombong-sombong dulu susah. Bukan senang kita nak tarik diri kita yang tengah marah ni, tengah nak balas ni, nak tarik bagi ke bawah tu. Bukan senang. Itu akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ni boleh mengalahkan orang yang banyak sembahyang dan banyak puasa. Inilah ibadah yang saya terlepas pandang, dan mungkin ada beberapa orang terlepas pandang. Setengah orang kadang-kadang berzikir bagus, baca Quran dah bagus, puasa dah bagus, tapi mulut tak bagus. Nampak akhlak dia gagal. Saya nak bagi tahu supaya bekalan untuk kita mati. Tidak, biar kita mati dengan akhlak yang penuh baik. Yang okey tuan-tuan, betul tak? Orang senang dengan kita, kita pun senang dengan orang. Begitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang duk bisik kat tuan-tuan ni syaitan lah. Saya bukan apa, saya nak bagi mukadimah sikit tuan-tuan. Boleh kot no? Mukadimah. Tuan-tuan mesti dengar kan ayat Quran Allah Ta'ala sebut, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, kita semua anak Adam. Fattakhiduhu aduwah, dan jadikanlah dialah musuh yang sebenar-benarnya. Ada ayat dia kan. Tapi kita fikir, kita tak nampak syaitan ni, betul tak? Kalau nampak senang, pegang kepala, duku kepala, tambat kat tiang, betul tak? Selesai masalah. Duku, betul tak kan? Jahat sangat ni. Kita tak nampak dia. Habis tu macam mana yang kata Allah syaitan sesungguhnya musuh kamu, jadikanlah dia musuh kamu yang sebenar-benarnya. Hadis tadi itulah, syaitan ni dia mengalir dalam aliran darah. Kalau duk main sangka buruk, lawan. Itu syaitan. Betul tak? Duk main sangka buruk, duk main nak balas dendam, duk main benci, menyampah dengan kawan, duk main macam-macam perasaan buruk, hasad, dengki, lawan perasaan tu. Itu daripada syaitan. Dia duk bisik tu. Ni kita bila main sangka buruk, kita layan kan? Kita layan. Kau tak bermusuh dengan syaitan. Musuh, lawan dia. Fattakhiduhu aduwa, lawan dia. Tiap kali datang bisikan-bisikan yang buruk, lawan dia. Contoh yang saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan kan, kita lah tuan-tuan, kita lah. Kalau lah apa, saya sebut kat tuan-tuan, kalau adik-beradik tak tolong kita masa dia susah, masa kita nak tolong dia tu, masa kita nak tolong tu, ada tak bisikan mai? Ada tak? Dulu dia tak main tengok hang pun. Ada tak bisikan tu? Syaitan lah. Senang nak lawan tu, susah. Berzikir senang lagi, akhlak yang baik susah. Betul tak? Saya bagi contoh yang paling mudah lah. Kita adik-beradik duduk di itu, apa? Di Jitra Kedah, Ceruk Tok Kun, jauh sana tu. Jitra Kedah, jauh. Kita mai kenduri dia, 4-5 orang anak dia, kita pergi. Tiba-tiba contoh,
Kita ni sakit, kena stroke, dah sebulan, muka dia tak mai pun. Terasa ke tak terasa? Ke tuan-tuan tak terasa? Tak terasa? Tuan-tuan robot ke orang? Kalau orang tuan-tuan terasa lah mana muka dia. Betul tak? Tuan-tuan tertanya lah. Tak apalah, memang sampai sudah lah. 3 sebulan tak mai, 2 bulan tak mai, 3 bulan tak mai. Dah lah tak mai, telefon pun tak. Ui, lagi sakit hati. Betul tak kan? Lagi sakit hati. Tiba-tiba ditakdirkan Allah tuan-tuan sembuh. Alhamdulillah sembuh balik. Selang sebulan 2, dia pula kena stroke. Tuan-tuan pergi tengok ke tak pergi? Oh, masa nak pergi tu, betul tak kan? Dia main macam-macam. Awak lah bodoh sangat. Dia main lah hati tu kan. Nak pergi ziarah dia yang tak tengok hang. Kita punya dia tak boleh. Bukan senang tuan-tuan. Saya beritahu benda ni sukar. Tapi itulah asas tentang inti dakwah Nabi itulah yang kita terlepas pandang. Zikir, sembahyang, puasa semua bagus, tapi ini afdal, lebih afdal. Sebab dalam hadis Nabi sebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ni diutuskan pada manusia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tu nampak asas dakwah Nabi nak bagi akhlak bagus. Bukan banyak solat, banyak zikir, bagus lah, bukan tak boleh banyak solat, banyak zikir. Tapi dia punya core dia tu, inti dia tu, Nabi datang ni bawa akidah, bawa apa semua ni, buah dia akhlak tu elok. Boleh lah. Jadi itulah yang saya sebut kat tuan-tuan lah. Biarlah kita nak meninggal nanti, saya, tuan-tuan, dah ramai dah yang dah pergi tuan-tuan. Saya harapnya dah pergi tuan-tuan. Kita punya Imam Rahim, kawan saya, ramai lah tuan-tuan meninggal. Saya pun minggu lepas saya pergi di Taman Mewah tu, masa saya pergi semayang tu, Jumaat malam Sabtu tu, ada satu jenazah. Saya pun tepi semayang, tepi jenazah tu tuan-tuan. Lepas tu semayang jenazah. Saya tanya kat Imam kata semalam pun dah meninggal. Di kampung Expo hari Khamis 4 orang meninggal. Ramai meninggal tuan-tuan. Saya nak ambil pengajaran, biar kita meninggal masuk kubur, kita tak ada marah ke orang. Kita tak ada musuh dengan orang, kita tak ada dendam dengan orang, kita tak ada pedajai orang, tak ada berkena orang tuan-tuan. Kita tak zalim pada orang. Dalam Quran sebut jelas tuan-tuan ciri akhlak baik ni. Kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Mana-mana orang yang buat jahat pada kita, balas dengan kebaikan. Kenapa saya bagi tahu benda ni tuan-tuan? Sebab ini asas agama. Orang buat jahat, idfa' billati hiya ahsan, balas baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila seseorang itu yang bermusuh dengan kamu, tapi disebabkan dia buat jahat, kita balas baik. Dia buat jahat, kita balas baik. Dia akan berubah menjadi sahabat yang setia. Tidak tuan-tuan? Tapi kebanyakan orang, kalau orang buat jahat, kita nak balas balik. Oi, banyak cantik. Macam itulah. Tidak kan? Kita nak balas balik. Tak boleh ha? Kebanyakan orang begitu. Macam budak-budak bergaduh. Kalau boleh dua-dua nak menang. Sifat budak-budak tu sampai ketua kita bawa. Tidak tuan-tuan, sampai ketua. Banyak orang tak perasan kadang sampai ketua. Bergaduh dengan jiran dia kan. Dia tak mau mengalah, jiran dia tak mau mengalah. Tak mau. Banyak cantik, dia tak mau cakap aku pun tak mau cakap dengan dia. Dia tak mau tolong aku, sampai mati aku tak mau tolong dia. Macam budak-budak. Betul tak kan? Semua tak mau galah. Tak ada orang yang nak tarik ke bawah sikit. Tarik sikit yang tengah keras, tarik ke bawah jiwa tu. Ini inti dia tuan-tuan. Sebab tadi saya ada jumpa je orang yang kaki masjid, tapi akhlak dia tak macam masjid dah sangat tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia terlupa konsep agama ni, dia ingat masjid dia. Konsep agama ni lagi mana hidup hang beragama. Betul tak tuan-tuan? Gitu. Dan akhlak yang baik itu antara asas agama yang cukup besar, cukup penting. Gaduh dengan adik-beradik kan. Abang tak mau cakap dengan dia, adik tak mau cakap. Siapa nak cakap dulu? Dua-dua tak mau cakap. Betul tak kan? Nampak tak? Macam budak-budak. Sikap budak-budak yang kita bawa sampai ketua. Jadi tuan-tuan, dalam Quran kata apa? Orang buat jahat balas baik. Susah. Susah. Tapi yang ni yang Allah Ta'ala suruh, susah. Kita ada jiran tuan-tuan. Jiran bulan puasa kan. Tuan-tuan ada tak budaya buat kuih pergi hantar rumah jiran? Ada tak sini? Bulan puasa
Tak ada no? Tak ada dah. Oh tak ada, dulu ada kan? Dulu ada, oh ni tak ada dah. Panggil kenduri je dah, panggil kenduri. Ada kot tu? Panggil kenduri ya. Tuan-tuan jiran tentang kenduri, 5 kenduri dia tak pernah panggil tuan-tuan pun. Masa tentang kenduri nak panggil dia tak? Cuy dia nak cuy tak mau. 5 kali di kenduri dia tak panggil aku. Lah ni aku kenduri, aku tak mau panggil dia pula. Biar dia rasa lumrahnya begitulah. Saya sebut kat saya dululah. Pasal apa? Bau puas. Dia dah kan, oi puas hati rasa. Macam tu lah. Tapi Islam tak ajak macam tu. Islam datang tak mau ajak lagu tu. Walaupun itulah asal, begitulah perangai banyak orang. Banyak orang bergaduh tak mau mengalah. Ya, semua orang begitu. Banyak orang buat jahat, dia nak balas jahat balik. Islam tak main begitu. Tapi Islam main lagu mana? Islam main orang buat jahat balas baik. Susah. Kemudian kata Allah, kalau kita buat lagu tu, orang yang jahat pun dia berubah. Sebab tu Nabi SAW banyak musuh dia, tapi orang hormat Nabi. Pasal tak tuan-tuan? Walaupun Nabi ni banyak musuh, orang tetap hormat Nabi Al-Amin, yang paling benar. Dia bermusuh kerana agama, tapi dia tak nafi ketinggian akhlak Nabi SAW. Tak ada saya jumpa tuan-tuan orang Arab kata apa, aku tak ikut Nabi pasal apa? Dia ni perangai buruk. Tak ada pernah orang cakap begitu. Dia ni penipu, tak pernah. Kalau kita boleh jadi ya, betul tak tuan-tuan, macam-macam akhlak kita. Nabi tak pernah orang condemn akhlak Nabi. Tak pernah, pasal Nabi bukan orang yang begitu. Sebab tu tuan-tuan, sedekah yang paling afdal pada adik-beradik. Betul tak adik-beradik? Paling afdal adik-beradik. Adik-beradik lah. Isteri tu tanggungan kita, anak-anak tu tanggungan kita, ni adik-beradik. Abang ke kakak. Sedekah paling afdal. Nak lagi afdal, adik-beradik yang kita paling menyampah sekali. Betul tuan-tuan, betul. Adik-beradik yang tuan-tuan paling menyampah tu, yang tu lah paling besar pahala. Betul tak? Yang tu lah paling menyampah. Tak kira lah adik ke apa, yang itulah tuan-tuan paling menyampah sekali. Dia ni dah 10 tahun tak main kenduri, tak main apa pun, tak main aku sakit apa pun, tak main, tak tahu hidup ke mati pun tak tahu. Tapi tengok Facebook duk berjalan pergi Korea lah, Belgium lah, betul tak? Mata berjalan. Kita menyampah. Tiba-tiba dia susah. Tuan-tuan tolonglah, itulah pertolongan yang paling afdal. Pasal apa tuan-tuan? Bukan senang nak tarik diri kita yang tengah marah ni. Betul tak kan? Tengah marah ni bukan senang nak tarik ke bawah. Tarik sikit ke bawah, turun sikit. Sebab tu Allah Ta'ala boleh sebut cerita macam tu. Orang buat jahat balas baik, dia akan jadi teman yang setia. Apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Tak ada orang yang boleh capai makam ni kecuali orang yang betul-betul sabar. Betul tuan-tuan? Sabar. Tuan-tuan baca Quran kena sabar. Sembahyang tahajud kena sembahyang. Sembahyang ni duduk dalam surau kena sabar. Tuan-tuan nak buat apa? Zikir kena sabar. Betul tak? Semua ibadah tuan-tuan buat kena sabar. Tapi akhlak yang baik ni, dia punya sabar lagi tinggi. Kadang-kadang sabar tu sampai kita rasa panas kepala ni, betul? Panas, bersabar. Rasa sabar tu. Tidak ada kesabaran macam ni kecuali pada akhlak yang baik. Baik. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Kata Allah, tidak ada orang yang capai makam lagu ni melainkan orang yang sangat-sangat beruntung. Okey tuan-tuan, tak apalah. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita akan mati, biarlah kita mati dengan akhlak yang baik. Itu je poin saya. Boleh lah. Okey tuan-tuan. Jadi kita malam ni hadis yang keberapa, ingat tak? Kau tuan-tuan lupa dah tuan-tuan. Hadis yang keberapa? 57. 57. Itu yang saya tanda lah. 57. Baik, kita tengok hadis yang ke-57. An Abi Sabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyyun radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni daripada sahabat Nabi yang nama dia Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf. Makna hadis ni tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, Nabi SAW bersabda. Sahabat ni Sahal bin Hunayf, dia dengar dan dia hafal hadis ni. Kemudian dia sampaikan pada tabi'in, tabi'in sampai pada tabi'in, sampailah kepada Imam Muslim, buku kan. Itu dah sampai pada kita tu. Itu dipanggil sanad. Jadi tuan-tuan, Sahal bin Hunayf kata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Sahal bin Hunayf,
bahwasanya Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda. Baik, apa sabda Nabi SAW? Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasyih. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya man sa'alallaha ta'ala syahadah bisidq, barang siapa yang berdoa kepada Allah, barang siapa yang meminta pada Allah syahadah, barang siapa yang meminta, yang berdoa pada Allah syahadah. Apa makna syahadah? Mati syahid. Bisidqin, bukan sekadar minta. Dia beza tu. Ada orang sekadar minta, betul tak? Ada orang sekadar minta saja. Ada orang ni minta bisidqin, sebab kita masih lagi dalam babus sidq, bab pada menyatakan benar, betul tak? Benar. Bila sebut benar ni tuan-tuan, benar sungguh-sungguh, benar pada ucapan, benar dalam niat, benar dalam tindakan. Benar dalam niat bila beramal ikhlas, benar dalam ungkapan dia cakap benda yang benar, benar dalam tindakan maksud dia kita buat apa yang kita cakap, betul tak? Kita tak cakap tak suruh bikin, cakap lain buat lain, itu tak benar dalam tindakan. Seperti mana orang yang kata dia Islam, mengucap tapi sembahyang malah, dia tak benar dalam tindakan. Walaupun akidah dia masih Islam, tapi tindakan dia tak benar. Sebab apa? Kalaulah hamba saksi Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, hang akan ikut dia. Betul tak? Allah Ta'ala suruh sembahyang, hang sembahyang. Allah Ta'ala suruh zakat. Tapi mengaku Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul, tapi sembahyang tak, puasa pun tak, apa pun tak. Iman tu ada, tapi pada tindakan dia tak benar, tak jujur dalam tindakan dia. Baik, jadi tuan-tuan, siapa yang berdoa pada Allah ni syahadah, nak mati syahid, bisidqin, betul-betul tuan-tuan, bukan minta main-main, dia betul-betul ni nak mati syahid. Macam tuan-tuan apa, macam mana nak sebut tuan-tuan perumpamaan, dia doa ni tuan-tuan, dia kena sungguh-sungguh. Dia bukan doa macam apa, sidqin tu sebut sidqin ni, minta dengan al-ilhaq, sungguh-sungguh kita nak, bukan minta macam biasa ya tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, Nabi SAW bila berdoa pada Allah, Nabi sungguh-sungguh. Contoh dalam perang Badar kan, perang Badar ni umat Islam sikit ada 313, musuh ada 1000. Umat Islam senjata ada sikit, pasal keluar tak jangka nak jadi perang, musuh senjata lengkap. Masa tengah perang ni, Nabi SAW tengok sahabat dia, Nabi kesian tengok dengan senjata yang sedikit, dalam keadaan puasa bulan Ramadan pula tuan-tuan masa tu. Jadi Nabi kesian tengok para sahabat dia. Ada yang sahabat Uqashah bin Mihsan, pedang patah, nak ganti pedang tak ada. Nabi SAW bagi kayu kan, dahan kayu pada Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan ayun dia kayu tu jadi pedang tu. Nama pedang tu Al-Aun. Sampailah Uqashah bin Mihsan syahid dalam peperangan Riddah. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya teruklah sahabat ni. Macam mana Nabi doa? Adakah Nabi doa ya Allah tolong Bukan macam tu. Doa ni sungguh. Doa sungguh-sungguh. Nabi kata apa? Nabi merintih depan Allah. Kata Nabi SAW, Allahumma in tuhlik hadhil isabatal yawm lam tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalaulah kau musnahkan umat Islam ni lah, yang 313 ni, tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu di atas muka bumi. Nabi merintih, tidak ada lagi yang nak menyembah. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma in turid in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalaulah kau mahu, tidak ada lagi yang menyembahmu di atas muka bumi. Nabi merintih. Nabi sungguh-sungguh. Nabi tak ada minta ya Allah tolong ya Allah, bukan macam tu. Sebab tu Nabi marah, Nabi tegur seorang lelaki kan. Ada seorang lelaki yang berdoa, Nabi dengar doa dia. Dia doa, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunlah dosaku kalau hana. Doa dia. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, ampunlah dosaku kalau hana. Kalau tak nak, tak apa. Lagu tu lah tuan-tuan, lebih kurang ni. Ya Allah, ampunlah dosaku kalau hana. Allah, Nabi SAW tegur, jangan doa lagu tu. Itu tak bersungguh. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunlah dosaku. Sungguh-sungguh kita nak Allah ampun. Gini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau kita contoh, ni kita bagi analogi lah, kita nak faham macam mana nak berdoa pada Allah tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah,
Susah, contoh susah lah. Na'uzubillah lah. Siapa-siapa lah. Kerja kena buang, betul tak? Duit simpanan pun tinggal RM10. Anak sakit demam, kereta nak kena tarik, sewa dah tak bayar 3 bulan, bini pula nak beranak. Tuan-tuan rusing tak? Rusing. Lepas tuan-tuan rusing sangat-sangat, tuan-tuan tak tahu nak pergi minta tolong kat siapa. Saya tak tahu nak minta tolong ni macam mana. Tuan-tuan tengok kat rumah, tuan-tuan tengok muka bini tuan-tuan yang tengah syarat nak bersalin, tengok muka anak tuan-tuan yang demam, teringat pula makan pula tak ada. Tuan-tuan pun termenung sat, tuan-tuan pergi carilah, katakanlah kat kampung ni tuan-tuan pergi carilah fungsi masjid ke, YB ke, tak siapa-siapa lah, JKK ke. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan minta, tuan-tuan ceritalah, saya ni bini pun nak bersalin, kerja kena buang, duit tinggal RM10, anak pula tengah sakit demam, kereta nak sakit, tuan rumah suruh pun keluar. Tuan-tuan akan kata tolonglah. Masa tuan-tuan kata tolong ni, sepenuh jiwa ke tak? Sepenuh jiwa kan? Tolonglah. Tuan-tuan rasa macam tak ada tempat lah. Begitulah cara berdoa. Bukan doa amin, amin, amin. Dia kata Allah maghfir lana dzunubana, laju dia baca. Macam tak ada apa. Macam tak ada apa tuan-tuan. Tak ada perasaan, tak ada apa. Sungguh-sungguh syukur pula tuan-tuan. Syukur, orang tanya syukur lagu mana? Betul, syukur sebut alhamdulillah rabbil alamin, betul. Tapi syukur yang sebenar ni, yang sebenar-benarnya, dia lagu ni. Macam tadi, cerita tadi lah. Tuan-tuan pergi jumpa Tok Ketua tu, tak pun JK Masjid kan, tuan-tuan merayu kat dia, tolonglah. Dia pun kata kesian kat hang noh. Tak apalah, tunggu sat. Dia pun kata aku pun kebetulan ni ada apa? Ada datuk bagi aku 10 juta contohnya lah. Walaupun mustahil lah benda tu kan. 10 juta. Ni hang ambil lah kat hang 1 juta contohnya lah. Oh kaya sangat kan, ada bawa keluar duit 1 juta. Saya ada seorang sepupu saya, niaga sepupu lah, niaga. Tuan-tuan tahu High God dah susu tu kan, niaga. Oh jutawan tuan, jutawan. Duit banyak. Dia pernah bawa balik duit 1 juta dalam kotak. Ni dalam tahun 2000 macam tu lah, 2000 lebih. Duit dia berjuta-juta, duit dia lebih 1 juta tuan-tuan. Dia tak tahu nak letak mana duit tu. Dia buh duit 1 juta dalam kotak, bawa balik rumah. Relax, bawa balik rumah 1 juta. Lah ni pun dia meniaga gula pun saya tengok sakan jugalah dia pun. Mungkin nak jadi jutawan balik lah kot. 1 juta tuan-tuan dalam kotak bawa balik. Tapi 1 juta tu dia pergi labur tuan-tuan, labur syarikat emas. Semua orang pergi buat pelari duit dia. Kesian tuan-tuan. Niaga penat-penat dapat 1 juta. 1 juta tu habuk orang buat pelari. Orang pelari semua tuan-tuan. Dia bagi kat syarikat emas pelaburan. Tuan-tuan janganlah percaya pelaburan bukan ni tuan-tuan. 1 juta dia bagi dalam kotak tu. 1 juta tu dia bawa pelari tuan-tuan. Sedih tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sedih, berniaga, rugi ke apa, saya nak beritahu tuan-tuan, sepupu saya, duit 1 juta dalam kotak tu dia bagi dekat ejen ni apa, duit 1 juta tu lebuh semua. Tapi dia taklah bunuh diri tuan-tuan, okey lagi lah. Dan ni okey lagi lah. Relax. Nah, kita diuji, orang lain diuji lebih hebat. Baik, jadi tuan-tuan, kita tengah susah ni, dia bawa keluar duit contohnya lah. JKK tu bawa keluar duit lah. Dalam kotak, ni 1 juta ni ambil lah. Aku ikhlas bagi ambil lah. Aku ada lagi 9 juta. Aku ada lagi 9 juta, ambil lah kan 1 juta ni. Tuan-tuan boleh dapat duit tu, tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan kata apa? Ya beda-bedu, nanti dulu. Ya beda-bedu, nanti dulu. Ya beda-bedu tu kat rumah nanti. Kita kata apa? Alhamdulillah, terima kasih. Kita peluk, cium dia. Betul tak? Peluk, terima kasih lah. Tuan-tuan, syukur lah tu. Syukur tu apa? Syukur tu maksud dia berterima kasih. Syukurlah pada Allah. Syukur ni apa benda? Berterima kasihlah pada Allah. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan berterima kasih kat dia tu tak tahu. Saya tak boleh nak cakap. Betul tak? Kecuali tuan-tuan yang dapat 1 juta tu lah. Dia masuk dalam akaun ni tak rasa sangat. Tapi kalau dalam kotak tu tuan-tuan tengok, oh dia punya melompat tu lain sikit tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah terima kasih, tak tahu nak apa. Itulah syukur. Sepatutnya tuan-tuan pagi tadi tuan-tuan jaga, tuan-tuan syukur. Alhamdulillah ya Allah. Celik lagi mata. Tidak, hidup lagi aku. Telinga dengar lagi. Lalu lagi makan. Kaki boleh jalan lagi. Tidak tuan-tuan, buah pinggang elok lagi.
Syukur pada Allah sungguh-sungguh, bukan sekadar apa, syukur dah hari ni. Syukur macam selalu. Bolehlah syukur tapi macam tak ada apa. Dia dengan perasaan. Buah pinggang ni lebih menilai daripada duit berjuta-juta, tuan-tuan. Itulah syukur dengan penuh perasaan. Sama ni, doa sungguh-sungguh. Jangan doa macam tu. Nabi sebut, siapa minta pada Allah mati syahid bisidqin, sungguh-sungguh. Bukan minta ni tuan-tuan betul-betul ya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat mati syahid tu, tuan tengok orang mati syahid tuan-tuan, kena tembak, pecah kepala, ada yang kena pancung. Tidak tuan-tuan. Palestin kan ada yang kena bom berkecai tuan-tuan. Kita duk minta mati syahid tapi lang kepala. Kalau boleh janganlah mati. Tak betul lah tu. Dalam hati tak payahlah, takutlah pula nak mati syahid ni. Yang tu tak betul lah. Minta sungguh-sungguh. Baik, dan tuan-tuan tak rugi pun minta tuan-tuan. Minta sungguh-sungguh. Boleh lagi ke ni sikit? Boleh ikut dah. Malam ni sampai imam. Ini kaya ni imam. Imam. Nanti imam. Boleh lagi imam lah. Boleh lagi sikit. Boleh lagi sikit tak? Boleh imam. Imam kata boleh, boleh. Kalau imam kata tak boleh, saya stop. Boleh lah. Tambah lagi setengah jam. Tambah lagi setengah jam, saya balik dulu tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan begini. Apa dia, ada satu sahabat saya bagi tahu. Kawan saya ni orang Terengganu. Dia sama mengaji dengan saya di UM. Dia bagi tahu dia punya ustaz matematik dia, cikgu matematik dia masa dia sekolah menengah dulu, cukup tak suka berdoa. Tuan-tuan perasan kalau budak-budak sekolah kan, bila masuk je cikgu mengajar, budak-budak akan baca doa, Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin kan. Itu doa dia. Cikgu matematik ni cukup tak berkenan berdoa. Dia orang Islam, orang Melayu Terengganu, dia tak suka berdoa. Pasal apa? Dia tengok budak-budak ni duk doa pun tapi duk bodoh lagu tu juga. Macam tu lah bahasa dia tuan-tuan. Dia tengok bodoh macam tu juga, doa buat apa. Jadi dia buat apa tuan-tuan? Bila dia tak malas berdoa, dia masuk je ke kelas, dia buat lagu ni. Kan kau anak murid angkat tangan kan, angkat tangan nak berdoa, dia akan buat je ni. Pekala tu maksud dia macam selalu lah. Macam selalu. Dia masuk je macam selalu lah. Amin. Nanti dengan Ja'fri. Anak murid tak ada nak Allah maftah alaina, dia macam selalu. Amin. Terus baca. Ini orang tak faham falsafah doa tuan-tuan. Memanglah tuan-tuan kalau berdoa dapat pahala, tawakal dapat pahala, usaha dapat pahala. Tapi kena sungguh-sungguh lah. Kalau doa dah, tawakal dah, usaha tu tak nak berapa, tak bersungguh-sungguh usaha, hasil dia pun tak seberapa lah. Umat Islam kita tiga-tiga tadi. Doa sungguh-sungguh, tawakal sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, baru dapat hasil yang terbaik. Banyak orang Islam doa bagus dah, tawakal kurang. Ada orang tawakal doa bagus dah, usaha pula lebih kurang. Usaha lebih kurang mana nak jadi. Tidak tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Dan Allah Ta'ala suka kita berusaha ni sungguh-sungguh. Inna Allah yuhibbu al-mar'i ahadukum idza amila amalan ayutqinah. Allah Taala sayang seseorang daripada kamu kalau dia buat kerja, dia buat sungguh-sungguh. Allah Taala suka. Allah Taala suruh. Saya dulu pernah satu imam, lagi sikit tuan, 5 minit lagi kita habis. Satu imam dia tanya saya soalan. Kata, ustaz, saya pernah bagi tahu, saya bagi tahu sekali, saya tak ingat. Imam ni tanya saya soalan. Dia kata, ustaz, saya ni ustaz, ini imam tua tuan-tuan. Dia jadi imam pada tahun 80-an lagi. Saya ingat saya tak lahir lagi dia jadi imam lah. Dia tanya saya soalan, dia kata, ustaz, saya ni ada padi. Padi saya ni orang meracun, saya meracun. Orang serak, saya serak. Orang buah baja, saya buah baja. Tapi saya heran lah ustaz, padi saya ni tak jadi. Saya bukan pakar padi, mana saya tahu. Tanya saya buat padi, mana saya tahu. Tanya saya buat padi, saya pun termenung, macam mana aku nak jawab. Jadi saya untuk duk fikir, saya kata macam ni lah, Haji Imam Sabang lah. Ni imam lama tuan-tuan. Saya kata mungkin ni ujian daripada Allah lah kot. Saya kata sabarlah, untuk mendapat pahala. Gitulah saya kata, mendapat pahala, sabarlah, ujian akhirat lah yang abadi. Itulah yang saya bagi tahu ni. Dipendekkan cerita ni, bila habis sembahyang isyak tu, kemudian saya nak balik, ada imam seorang lagi, imam nombor 2, imam nombor 3. Imam nombor 3 dengan nombor 2 ajak saya, ustaz jom pergi minum ustaz.
Dia pun kadang-kadang ajak, kadang-kadang tak ajak. Tapi malam tu dia pun ajak, Ustaz jom minum Ustaz. Saya pun ikutlah dia minum. Dia sampai minum, imam nombor 2, imam nombor 3 kata apa? Ustaz, padi dia tepi padi saya Ustaz. Orang paracun, dia tak ada pamah Ustaz. Orang serak, dia tak ada serak, dia biar. Orang buah baja, dia tak ada buah baja lah. Memanglah tak jadi. Tuan-tuan nak doa tawakal usaha malah. Yang suruh doa Allah, yang suruh tawakal Allah, yang suruh usaha Allah. Betul tak tuan-tuan? Pasal apa hampir ambil yang ni tinggal yang lain? Orang yang kafir, dia berusaha dia dapat, tapi dia tak dapat doa, dia tak dapat tawakal, dia tak dapat pahala tu. Dia dapat dunia je, kita dapat dunia akhirat. Boleh? Contoh yang lain lah. Tuan-tuan ada pokok sawit, ada buah. Tuan dia kata siapa pikai dia punya. Tuan-tuan duduk depan pokok tu, tuan-tuan tak kait pun, tuan-tuan doa ya dan tawakal. Seorang lagi member tuan-tuan mutu India Hindu. Dia pergi ambil galah, dia pergi kait. Dia doa tak ada, tawakal pun tak ada. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang dapat? Tuan-tuan ke mutu? Mutu lah dapat. Benda simple tuan-tuan, benda simple, mutu lah dapat. Tiba-tiba pasal apa doa tawakal tak dapat, hang tak usaha pasal apa? Yang suruh usaha pun Allah. Betul tak tuan-tuan? Ini hang tak doa tawakal, usaha malah. Baik tuan, saya habiskan. Siapa minta pada Allah mati syahid dengan bersungguh-sungguh, ballaghullahu manazil asy-syuhada wa imata ala firasyih, maka Allah Ta'ala akan mengangkat darjat dia ke darjat orang mati syahid sekalipun dia mati atas katil. Siapa doa betul-betul lah, walaupun tuan-tuan duduk di kampung tua, tuan-tuan minta betul, Allahumma amitna mautatas syuhada, ya Allah matikanlah kami dengan kematian syahid mautas syuhada. Tuan-tuan sungguh-sungguh minta ni. Tapi jangan pula dalam hati, kalau boleh tak payahlah kot, kena tembak pecah kepala tak payahlah kot, yang ni bohong. Ni sungguh-sungguh nak mati syahid. Pasal apa? Ingat kelebihan. Setakat pecah kepala tu apalah sangat nak banding dengan syurga yang luas. Setakat kena tembak putih tangan apalah sangat dengan janji Allah Jannatul Firdaus dengan bidadarinya, duduk dalam paruh burungnya hijau. Betul tak? Sehingga orang yang mati syahid, dia pun minta apa pada Allah? Nak hidup lagi, nak mati syahid lagi. Betul tak? Nak hidup lagi, nak mati syahid lagi. Nak cerita betapa besarnya darjat orang yang mati syahid. Jadi minta sungguh-sungguh pada Allah. Nah, walaupun duduk kamu tua, minta sungguh, ya Allah matikanlah saya dengan mati syahid. Minta sungguh-sungguh. Tapi mati atas katil dekat rumah ya. Mati nanti dia duduk dengan para syuhada di akhirat. Tapi sungguh-sungguh lah, janganlah tak sungguh-sungguh. Tidak ada, sungguh-sungguh minta daripada hati yang ikhlas, tulus murni. InsyaAllah tuan-tuan akan datang hadis yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruman wa la matruda, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.